Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Hakimi bin Syarah Azlan. Nama saya Nadra Fitrina binti Adnan. Saya Nur Ain Suryani binti Sarizam. Saya Nur Intan Natasha binti Muhammad Syamri. Nama saya Quratun Nisa binti Jailani. Saya akan menceritakan sedikit tentang hedonisme. Pada era pasca globalisasi, gejala sosial di Malaysia semakin meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi seperti telefon pintar. Anak muda zaman sekarang terlalu mengikut gaya barat yang berpegang dengan falsafah hedonisme. Ini menyebabkan generasi sekarang menjadi malas dan hanya mahu berseronok. Hedonisme dilihat sebagai satu perilaku subbudaya yang negatif bertentangan dengan adat ketimuran dan saranan agama Islam. Hedonisme merupakan salah satu isu sosial di Malaysia kerana pengaruh dan implikasi budaya ini membawa beberapa komplikasi sosial dalam masyarakat Melayu. Antara sebab yang menunjukkan remaja kini hidup dalam keadaan kebebasan bersosial, mereka lebih menitibakkan sesuatu, perkara dan perbuatan yang mereka lakukan dengan kepuasan dan keseronokan hidup. Seterusnya, hedonisme suatu perlakuan manusia yang diperoleh melalui pembelajaran dari masyarakat sekitar berdasarkan penglihatan, pendengaran dan kajian yang mendatangkan keseronokan dan kenikmatan yang melampau. Perkara ini dibolehi sesuai dengan kehendak hawa nafsu tanpa mempedulikan nilai-nilai dan hukum akam agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak berseronok, terlalu mewah, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu-menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi dan hasut-menghasut sehingga jadi zalim menzalim. Hadis riwayat Hakim. Definisi hedonisme. Hedonisme dalam Kamus Dewan edisi keempat bermaksud pegangan atau pandangan yang mementingkan keseronokan atau kesenangan dalam hidup. Perkataan hedonia berasal dari bahasa Greek yang bermaksud keseronokan atau kesenangan, manakala isme dalam Kamus Dewan bermaksud kepercayaan dan perlakuan. Masyarakat Yunani dahulu mewujudkan satu fahaman bahawa keseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup. Mereka lebih mementingkan kebahagiaan serta menghiraukan segala larangan agama dan tata susila. Sejarah menceritakan bahawa ahli-ahli falsafah Yunani melakukan penyelidikan dan membahaskan tentang konsep keseronokan dan kesengsaraan. Erysippus of Cyrene mengatakan bahawa keseronokan itu adalah perkara yang dicari-cari di dalam kehidupan manusia. Pada zaman kerajaan Ratu Victoria, ia sangat menitik beratkan tentang agama dan adab sehingga berjaya menjalankan pemerintahan yang sangat cemerlang. Namun, selepas berakhirnya pemerintahan, fahaman hedonisme ini disebarluaskan di antara mereka sehingga wujudnya pergaulan bebas, pesta seks besar-besaran dan hiburan melampau yang menyebabkan remaja di Malaysia terikut-ikut mengenai fahaman hedonisme ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aktiviti-aktiviti hedonisme di Malaysia. Aktiviti hedonisme yang pertama adalah ketagihan seks di bawah umur. Pada berita, seorang kanak-kanak lelaki 12 tahun merogol kanak-kanak yang baru berusia 4 tahun. Kes ini difahamkan bahawa kanak-kanak berusia 12 tahun tersebut ketagihan terhadap seks dan didedahkan awal tentang seks. Hal ini berlaku kerana tiada kawalan dalam menggunakan media sosial dan juga penggunaan telefon. Aktiviti yang seterusnya adalah pembuangan bayi. Di Pekan Selamat, seorang wanita terjumpa dengan seorang bayi di tempat pembuangan sampah ketika hendak membuang sampah. Kes ini dipercayai ibu kepada bayi tersebut masih pelajar sekolah. Dan lagi, penduduk kampung sering melihat suspek tersebut keluar bersama lelaki yang dipercayai dikenali di aplikasi Tinder. Aktiviti yang selanjutnya adalah bermain permainan video secara berlebihan. Johor, terdapat seorang kanak-kanak 12 tahun meninggal dunia akibat terlalu obses bermain telefon pintar. Kajian mendapati mangsa meninggal dunia akibat gangguan saraf akibat bermain permainan video secara berlebihan dan tidak menghadkan penggunaan telefon. Akhir sekali merupakan aktiviti per-TikTok yang menyebabkan ketagihan. Aplikasi TikTok adalah aplikasi yang paling terkenal pada masa kini. Bagaimanapun, kajian mendapatkan di Kuala Lumpur, kanak-kanak berusia 4 hingga 15 tahun menghabiskan masa mereka sebanyak 80 minit hanya di aplikasi TikTok. Hal ini amat membimbangkan kerana kehidupan mereka akan tidak stabil.
Budaya hedonisme sememangnya memberikan banyak kesan buruk kepada kita. Kesannya boleh kita lihat pada ekonomi, masyarakat dan aspek sosial. Yang pertama, kesan hedonisme kepada ekonomi ialah menyebabkan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara tergugat. Ini kerana budaya hedonisme ini akan mengakibatkan seseorang itu lebih mementingkan kebendaan dan kemewahan semata-mata. Kesan daripada itu menyebabkan seseorang individu itu tidak berasa bersalah atau takut untuk melakukan sesuatu jenayah yang sememangnya salah di sisi undang-undang dan dimurkai Allah. Sebagai contoh yang boleh kita ambil ialah jenayah yang sering berlaku di negara kita, iaitu jenayah rasuah. Maksud rasuah yang mudah untuk kita fahami ialah sesuatu tindakan yang tidak jujur ataupun penipuan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu perkara yang mereka inginkan. Seterusnya, budaya hedonisme ini boleh mengakibatkan kadar statistik jenayah dalam golongan belia di negara kita semakin meningkat. Ini kerana golongan muda terpengaruh dengan budaya hedonisme yang sering mereka lihat di internet. Sebagai contohnya, terdapat banyak video yang mempamerkan babak-babak pergaduhan dan pergaulan tanpa batasan yang boleh mereka lihat di media sosial. Oleh itu, menyebabkan mereka menjadi taksub dan mewujudkan perasaan ingin mencuba untuk melakukan perbuatan tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Kesan daripada itu, semakin banyak kes-kes pembulian dilaporkan terjadi di negara kita. Kes buli seperti ini sering terjadi di sekolah dan mangsa daripada pembulian tersebut mengalami kecederaan fizikal yang serius. Sebagai contoh yang lain, sering juga kita lihat golongan muda tidak menjaga batasan antara lelaki dan perempuan di tempat umum. Ini kerana mereka beranggapan bahawa tindakan tersebut ialah perkara normal pada masa kini. Tanpa mereka sedar, perbuatan tersebut boleh menjerumus mereka ke arah yang lebih tidak bermoral dan kesan daripada itu boleh menyebabkan berlakunya kes pembuangan bayi. Kesan yang lain pula kepada agama ialah boleh menyebabkan martabat agama Islam dipandang rendah oleh masyarakat luar, terutamanya yang berlainan agama. Pada dasarnya, agama Islam merupakan agama yang suci. Namun begitu, sekiranya seseorang individu yang beragama Islam menonjolkan tindakan atau perbuatan mereka yang terpengaruh dengan budaya hedonisme kepada masyarakat luar, akan mengakibatkan masyarakat luar mempunyai anggapan dan pandangan yang negatif terhadap agama kita. Mereka akan beranggapan bahawa agama Islam tidak mempunyai ajaran yang baik dan tiada keistimewaannya untuk mereka mendalami dan mempelajari ajaran agama Islam. Kesannya, masyarakat luar akan mempercayai fitnah-fitnah yang sering dilemparkan oleh mereka yang menjadikan agama Islam sebagai musuh terbesar mereka. Jika kita lihat kesan dari aspek sosial pula ialah menyebabkan generasi muda menjadi lupa dan lalai akan matlamat serta cita-cita hidup mereka yang sebenar. Seperti yang kita ketahui, golongan muda merupakan golongan yang penting dalam membangunkan sebuah negara yang kondusif dan semakin maju ke depan. Oleh sebab itu, setiap tindakan dan aktiviti mereka memberikan impak yang besar kepada pembangunan sesebuah organisasi. Maka dengan itu, menjadi kepentingan untuk memastikan pemikiran golongan muda sentiasa menuju matlamat yang benar yang tidak terganggu dengan anasir negatif. Akhir sekali, kesan daripada budaya hedonisme ini akan menggalakkan masyarakat di negara kita untuk melakukan kejahatan serta perbuatan yang tidak bermoral. Oleh itu, masyarakat pada masa kini semakin tidak menjaga hubungan sesama manusia kerana menjadikan keseronokan semata-mata sebagai kayu ukur dalam melakukan sesuatu perkara. Contohnya, menjadi kebiasaan untuk seseorang anak menghantar kedua ibu bapa mereka ke sesebuah organisasi untuk menjaga dan merawat mereka. Ini kerana mereka beranggapan bahawa untuk menjaga kedua ibu bapa mereka merupakan perkara yang membebankan serta menyebabkan masa mereka untuk mengejar keseronokan di dunia terganggu. Dengan melakukan perkara tersebut, ianya akan menampakkan bahawa mereka tidak mempunyai rasa bertanggungjawab terhadap ibu bapa sendiri dalam diri mereka. Berdasarkan kajian kami terhadap isu ini, dapat kita lihat bahawa isu berkaitan dengan budaya hedonisme ini semakin banyak diperkatakan dan juga lebih tertumpu kepada golongan-golongan remaja. Oleh itu, kami telah menyimpulkan beberapa cadangan agar budaya hedonisme ini dapat diatasi daripada semakin berkembang. Yang pertama sekali, masyarakat setempat perlulah memainkan peranan mereka dengan cara mengajukan program-program rukun tetangga untuk memperkukuhkan lagi hubungan silaturahim antara jiran tetangga, seperti contoh, aktiviti kerohanian dan juga gotong royong. Melalui program-program ini akan mula timbul rasa prihatin dan peduli antara satu sama lain dan komuniti tersebut akan mula untuk mengambil berat dan saling menasihati. Malah, pengajuan program yang melibatkan penduduk daripada pelbagai umur ini dapat membantu memastikan agar anak-anak muda di komuniti tersebut dapat meluangkan masa mereka dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Yang kedua, agama Islam juga perlu memainkan peranan dalam mengatasi isu ini dengan cara menerapkan nilai-nilai moral dan etika agar diajarkan kepada seseorang sejak kecil lagi, dengan cara
bimbingan daripada ibu bapa dan juga pihak sekolah, seperti contoh melalui aktiviti kemasyarakatan dan juga kegiatan sosial. Tambahan pula, aktiviti-aktiviti ini dapat membantu untuk mengurangkan lagi dorongan terhadap kesenangan duniawi kerana seorang itu akan lebih tertumpu dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan juga menginsafkan. Yang ketiga, seorang individu juga perlu bijak dalam mengawal penggunaan teknologi dengan cara menjadikan teknologi sebagai platform untuk mencari ilmu dan juga berkongsi perkara-perkara yang positif. Contohnya dengan cara menggunakan media massa sebagai alternatif untuk berkongsi berkaitan kebaikan dan juga kesan negatif sekiranya masalah budaya hedonisme ini tidak diatasi. Yang terakhir, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka kerana mereka merupakan individu yang bersama dengan anak-anak mereka sejak kecil. Oleh itu, ibu bapa perlu meluangkan masa mereka dengan anak-anak berbanding membiarkan anak-anak meluangkan masa mereka dengan gadget yang menjadi salah satu sumber penyebaran budaya hedonisme ini. Mereka juga perlu mula mengambil tahu dengan siapa anak-anak mereka bergaul agar dapat mengelakkan pengaruh rakan sebaya yang tidak baik berlaku. Akhirnya telah sampai ke penghujungnya di sini. Saya ingin menyimpulkan bahawa gaya hidup hedonisme adalah satu pola hidup untuk mencari kesenangan dunia sahaja, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain serta ingin berjinak dengan perkara yang tidak baik. Saya boleh sama sekali tidak menganggap hedonisme ini sebagai satu ancaman kepada mereka kerana mereka hanya mengusung dan mengembira. Perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh setiap lapisan masyarakat dan perlu berganding bahu bagi menangani isu ini mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Bak kata pepatah bola air kena berbentung bulat, kata kadang masyarakat. Walaupun negara Malaysia mempunyai berbagai kaum dan bangsa, kita sebagai umat Islam harus mengetahui hak dalam berilmu dan tidak mengikut budaya yang tidak sepatutnya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti mengandungi banyak kemudaratan. Setiap penyakit itu ada ubatnya, manakala setiap pemelasan yang datang itu adalah cari jalan penyelesaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.